Assalamualaikum dan salam surat sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Fokus berita malam, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kuching untuk mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari di sini. Ia merupakan lawatan pertama Datuk Seri Anwar ke Sarawak setelah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Beliau tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK menggunakan pesawat khas pada jam 4.02 petang tadi dan disambut oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Turut menyambut beliau Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Barisan Menteri Persekutuan dan Sarawak serta div-div kenamaan yang lain. Datuk Seri Anwar memulakan lawatan beliau dengan mengunjungi Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari di kediaman rasmi Premier Sarawak pada jam 4.30 petang. Pada sebelah malam, Datuk Seri Anwar akan bertolak ke Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK untuk menghadiri Majlis Jamuan Negeri bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Pada Jumaat pula, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada sebelah pagi dan disusuli menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami' Negeri Sarawak. Perdana Menteri kemudiannya dijadual menghadiri program jelajah Kerajaan Perpaduan Kenduri Rakyat di Kubah Ria pada sebelah petang. Beliau akan mengakhiri lawatannya dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya Bakor. Berita seterusnya, menjadikan integriti sebagai garis panduan atau pegangan dalam menjalani kehidupan dapat mewujudkan benteng daripada terjebak dalam perkara-perkara yang merugikan diri sendiri, mencemar agama, merosakkan organisasi dan melemahkan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, integriti bukan sahaja sekadar mengekang jenayah rasuah secara langsung, malah merangkumi amalan budaya kerja cemerlang. Menurutnya, pelbagai aspek dalam melaksanakan tugas boleh mencerminkan integriti, antaranya ketepatan waktu hadir kerja, penyampaian maklumat, menjaga kerahsiaan maklumat, menepati janji termasuk pergaulan antara rakan sekerja. Beliau berucap demikian semasa mewakili Perdana Menteri merasmikan penutupan Majlis Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2022 sekaligus melancarkan AIGA 2023 di Kuala Lumpur pada Khamis. Majlis Gilang Gemilang itu menyaksikan Padi Beras Nasional Berhad Bernas memenangi anugerah Platinum AIGA 2022 diikuti 16 pemenang anugerah Emas AIGA 2022 dan 34 pemenang anugerah Perak AIGA 2022. AIGA yang julung kali dianjurkan oleh Institut Integriti Malaysia IIM bertujuan mengiktiraf dan menghargai organisasi sektor awam dan swasta yang telah menzahirkan komitmen dan usaha dalam pembudayaan dan pengamalan integriti serta tata kelola terbaik. Ia merupakan penanda aras yang membolehkan organisasi mengukur keberkesanan inisiatif yang dilaksanakan bagi meningkatkan integriti dalam organisasi, sistem pengurusan, dalaman berfokuskan kepada tadbir urus terbaik serta sistem kawalan dalaman bagi mengekang berlakunya rasuah dalam organisasi. Selanjutnya, kerjasama antara Kerajaan Sarawak dan Belanda akan membantu membangun serta merancakkan lagi sektor pertanian dan industri makanan di negeri ini. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, beliau yakin terhadap jalinan kerjasama itu kerana Belanda merupakan pengeksport makanan kedua terbesar di dunia. Menurutnya, meskipun Belanda memiliki keluasan negara yang kecil, namun mereka berjaya menjadi antara pengeksport makanan utama dunia. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Penutupan Bengkel Keselamatan Makanan Sarawak Belanda di sini pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Seri Rundi memberitahu keperluan untuk mewujudkan task force adalah penting bagi mempercepatkan pelaksanaan hasil dapatan daripada bengkel keselamatan makanan ini. Ini kerana ujarnya sebarang usaha atau inisiatif untuk meningkatkan tahap keselamatan makanan di Sarawak perlu dilaksanakan dengan segera sejajar dengan aspirasi Kerajaan Sarawak melalui Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030.
Datuk Seri Dr. Rundi juga berharap para peserta memanfaatkan pengetahuan dan perkongsian yang diperolehi sepanjang bengkel tersebut. Ke perkembangan berikut, isu kewarganegaraan di Sarawak akan menjadi salah satu keutamaan sebaik sahaja jawatan kuasa khas di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan diaktifkan semula. Perkara tersebut diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail semasa menerima kunjungan hormat Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah di pejabatnya pada Selasa. Menurut Datuk Seri Saifuddin, beliau akan memberi komitmen tinggi terhadap isu berkenaan dan mesyuarat pertama jawatan kuasa tersebut akan diadakan di Kuching dalam satu masa yang ditetapkan. Turut serta dalam rombongan tersebut ialah Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus, Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti Muhammad Raziz Hitam, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Noriah Ahmad, Pengarah Pendaftaran Negara Negeri Sarawak Awang Afirus Awang Merikan dan Setiausaha Eksekutif Majlis Pembangunan Sosial Sarawak Dr. Zulfar Yadi Brandon Abdullah. Beralih dengan perkembangan di Mukah, Pusat Khidmat Masyarakat Dun Talian meneruskan tradisi tahunannya dengan menganjurkan program Prihatin Komuniti N57 Talian. Program anjuran bersama Badan Bukan Kerajaan NGO setempat pada Rabu di Kuala Lama Mukah itu bagi meraihkan 3 perayaan serentak iaitu Hari Natal, Tahun Baru 2023 dan Tahun Baru Cina. Ia dimeriahkan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian, Royston Valentine yang turut sama menyantuni warga emas, orang kurang upaya OKU dan keluarga kurang berkemampuan dengan menghulurkan sumbangan bakul makanan serta ampau. Seramai 100 penerima akan menerima sumbangan dan proses agihan berlangsung dalam tempoh beberapa hari bermula Rabu secara agihan dari rumah ke rumah oleh Royston sendiri bersama persatuan, kelab serta kumpulan belia. Ketika ditemui, Royston berharap sambutan Tahun Baru Cina kali ini akan membawa keberkatan, keceriaan, keamanan dan kedamaian kepada semua. Manakala dilunduk prihatin dengan nasib yang menimpa mangsa kebakaran di Kampung Jangka Awal, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opah, Billy Sujang turun padang pada Rabu bagi menyantuni keluarga terjejas. Billy melihat sendiri kerosakan yang dialami susulan kejadian malang tersebut di mana dapur dan stor rumah tersebut musnah sepenuhnya. Justru beliau menyampaikan sumbangan wang tunai berjumlah RM2,000 kepada mangsa Samuel Achat dan keluarga bagi membantu mengurangkan beban mereka. Sementara itu, beliau memberitahu pihaknya masih menunggu keputusan dan laporan penuh daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sebelum menyalurkan bantuan lain. Katanya antara bantuan itu adalah membantu membina semula bahagian rumah yang musnah. Difahamkan Balai Bomba dan Penyelamat Lundu telah menerima panggilan kecemasan berkenaan kebakaran tersebut sekitar jam 3.45 pagi sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Puncak kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Paparan seterusnya, orang awam digesa agar berhubung terus dengan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBAP untuk melaporkan isu berkaitan bekalan air bagi kawasan di bawah sediaannya. Pengarah JBAP Insinyur Chang Kwek Sian berkata, aduan atau maklum balas boleh dilakukan menerusi talian hotline agensi tersebut yang terbuka untuk orang awam. Jelasnya ini merupakan cara terpantas untuk memastikan isu berkaitan disampaikan kepada JBAP untuk tindakan selanjutnya. We hope that you can inform the public that for any feedback, any complaints, any issue, please give our call center 262211 a call, and it will be recorded, it will be logged, and it will be forwarded to the nearest unit to look into it. So I think this is better than you viral it out in Facebook or whatever. Because if you viral out any issue in Facebook or any other social media, it takes time for us, for our corporate call to catch it and then. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis libat urus JBAP bersama media di Kuching pada Rabu.
Semasa menjawab pertanyaan pemberita, Insinyur Chang menyeru kepada orang ramai untuk turut mengelakkan kelakuan vandalisme terhadap fasiliti agensi tersebut, terutamanya di kawasan awam. Katanya isu vandalisme telah membawa banyak kerugian kepada kerajaan di samping menyebabkan musibah kepada masyarakat lain kerana terpaksa berdepan gangguan air. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.